Hasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-26 hingga 29 di surah Yasin. Bagi tuan-tuan yang mempunyai tafsir Ibn Katsir, boleh buka pada jilid ke-8 muka surat ke-17. Mudah-mudahan memahami kitab tafsir yang unggul ini membantu kita untuk menghayati, memahami tadabbur kalamullah dengan sebenar-benarnya. Tafsir Ibn Katsir ini untuk mengetahui tuan-tuan diterima di timur dan di barat ratusan tahun. Ini tak lain tak bukan menunjukkan kepada keikhlasan pengarangnya sehingga dia mendapat tempat di hati umat Islam. Sebagaimana kitab-kitab dalam judul yang tertentu, dalam tasawuf kita ada Ihya Ulumuddin, dalam hadis kita ada Riyadhus Shalihin contohnya. Maka kitab-kitab ini masya-Allah menerima penerimaan yang luar biasa daripada masyarakat timur barat. Mudah-mudahan kita pun belajar daripada ayat yang lalu tentang atharuhum, kesan-kesan ditinggalkan. Maka ini merupakan kesan yang baik intikan penulis untuk kita, dan mudah-mudahan kita pun mempunyai kesan-kesan yang kita tinggalkan, perkara-perkara yang baik. Man sanna fi Islam sunnatan hasanah, siapa yang buat satu kebaikan seperti yang telah kita huraikan pada ayat-ayat awal dahulu. Berkenaan dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan kematian ini, berkata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar, ini salah satu kitab tafsir yang sangat menarik kerana ia membahaskan tentang tanasub bainal ayat waswar, iaitu keserasian yang luar biasa yang dapat kita lihat pada padanan ayat dan jalinan hubungan surah dengan surah yang lain. Kata Imam Al-Biqai dan tafsirnya, lihat kamu sampai kepada ayat menceritakan tentang kebangkitan ataupun kemasukan Habib Najar ini ke dalam syurga Allah. Maqsuduha ya akhi ithbatu risalah allati hiya ruhul wujud wa qalbu jami'il haqa'iq. Maknanya bila engkau baca ayat-ayat tentang kenabian ini, perutusan, kemudian kematian, kemudian kebangkitan semula, benda ni belum berlaku. Tetapi bila kita pelajari bahasa Arab, sighah madhi yang digunakan oleh Allah SWT, contohnya tentang kiamat, idza waqa'atil waqi'ah fa idza jaa, Allah gunakan perkataan-perkataan tentang kiamat ni semuanya fi'il madhi. Kenapa ya? Para ulama mengatakan ini merupakan satu dalil kepada tahakkuk. Tahakkuk ni maknanya berarti benda itu benar-benar akan berlaku. Sebagaimana fi'il madhi iaitu past tense, satu benda yang telah berlaku dan tak boleh diubah. Maka demikian juga pengkisahan tentang perkara gaib yang bersifat kiamat ni Allah bawa dalam sighah madhiyah bagi menekankan aspek itu ia pasti berlaku, tak ada keraguan padanya. Sebagaimana juga Allah memberikan laknatnya kepada Abu Lahab ketika dia masih hidup lagi, bahawa dia akan mati dalam kekafiran. Itu mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi SAW. Maka kata Imam Al-Biqai dalam Nazmud Durar, bila anda perhatikan, saudaraku, perhatikan apa yang dikemukakan dalam maksad ataupun tema Al-Quran di sini, iaitu isbatu risalah, menunjukkan kepada kenabian, perutusan Nabi-Nabi, yang ia merupakan ruhul wujud. Perutusan akidah yang benar ni, saudara, dia merupakan ruh kepada kehidupan, dan juga qalbu jami'il haqa'iq, itulah dia jantung kepada segala kebenaran. Di situlah qiwamuha wa salahuha, itulah terletaknya kebaikan. Dan kalau engkau perhatikan, kata Dr. Latif Nabusi dalam perkaitan ini, bahawa perutusan Nabi di Mekah masa lebih panjang banding dengan Madinah. Bukan, itu zaman Makkiyah. Kenapa? Kerana ia merupakan bahagian untuk penekanan aspek akidah dalam diri. Seumpama beginilah tuan-tuan, seorang daripada tuan-tuan sakit, na'udzubillah lah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit bahaya. Bagaimana seorang itu sakit, maka dia kena dapatkan rawatan. Bila dia dapatkan rawatan, dia akan mencari doktor yang terbaik. Maka kita pun tengoklah di bahagian prospek ataupun bahagian doktor itu, latar belakangnya, di mana dia belajar, berapa pengalaman dia, apa pingat yang dia terima, berapa banyak hospital yang dia serve, berapa banyak hospital perubatan dan juga penyelidikan yang telah dia menjadi ketua. Maka timbullah keyakinan kepada orang, seseorang itu, seorang pesakit itu, bahawasanya orang ini layak untuk merawat. Tamsilan untuk mudah faham. Demikian juga bila cerita bab akidah ni, satu benda yang kena ditekankan, diajar, difahamkan betul-betul, sehingga menimbulkan dari anak ini, orang muda ini, lelaki ini, perempuan ini, bahawa inilah Allah SWT yang beri rezeki kepada aku, bukannya saja pencapaian aku yang segalanya menentukan kehidupan aku, bukan. Maka itu sebab kata Imam Al-Biqai, kau perhatikan semua kaitan ayat ni satu sama lain, bahawa dia merupakan al-mursal biha alladhi huwa khalisatul mursalin alladhina hum qalbul mawjudat kulluha
Qura. Kau baca ini kisah Nabi kan, ketika berdepan dengan musyrikin Quraisy kan. Nabi merupakan penghujung kepada para anbiya wal mursalin. Ila ahli Makkah umul qura wa qalbul ard. Perhatikan pula perutusan Nabi kepada penduduk Mekah, yang Mekah ini merupakan umul qura dan juga jantung kepada dunia sejagat sebenarnya kedudukannya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Subhanallah, Allah menjadikan bumi ini dan masyarakat Arab, Jaziratul Arab berada di tengah-tengahnya. Di timur, di barat sana, tengahnya adalah Jaziratul Arab, tempat orang Arab diutuskan Nabi kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Quraisy merupakan qalbul Arab. Orang Quraisy ini, kata Imam Al-Biqai, merupakan jantungnya orang Arab. Dan orang Arab pula berada di tengah bumi, di geografinya, sempadannya menunjukkan ia qalbun nas, ia hati kepada manusia. Bisalahihim salahuhum kulluhum. Kalau baiklah orang Arab ini, maka baiklah manusia sejagat. Wa bifasadihim fasaduhum. Rosak orang Arab, rosaklah kesuanya. Falidzalika kana min hawlihim jami'u ahli al-ard. Sebab itu Allah takdirkan putusan Nabi berada di tengah-tengah bumi geografinya. Wa jullu fa'idatul risalah isbatul wahdaniyah allati hiya qalbul i'tiqad wa khalisuhu wa 'amuduhu lil azizir rahim alladhi dzil jalali wal ikram. Tengok ya, itu sebab layaknya dipanggil surah ini sebagai qalbul Quran yang kita bincangkan di awal-awal dahulu. Ia merujuk kepada keserasian yang luar biasa di antara maksud ayat ini, ayat ke ayat, episod ke episod yang sedang kita kaji dan kita bincangkan. Allahu akbar, masya-Allah. Alangkah indahnya ayat-ayat yang digunakan oleh Al-Imam Al-Biqai, yang pada masa beliau mengarang kitab ini ramai mengatakannya sebagai sesat, dan beliau mengambil masa beberapa tahun untuk menyiapkan kitab ini sebagai menunjukkan begitu telitinya kajian yang beliau lakukan. Baik, kembali kita kepada kisah Habib An-Najjar ini. Satu perkaitan bil munasabah, diceritakan seorang saleh membaca ayat ini menjadi imam bangkali sampai kepada ini idzal lafi dhalalim mubin, sampai pada itu mati dia. Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka pengikut-pengikutnya pemuas hairan, takkanlah dia penghujung hidupnya diucap kalimah itu. Kalau begitu aku dalam kesesatan yang nyata. Maka seorang daripada anak muridnya, fara'ahu ba'dhum fil manam, dia melihat dalam tidurnya, mimpinya, satu hadiah Allah SWT kepada pengikutnya. Ya Sayyidana, wahai Tuhan kami, ma fa'alallahu bik, apa Allah buat pada Tuhan? Kaifa khatama laka bihazil khatimah, macam mana pula Allah tetapkan penghujung hidup Tuhan? Baca ayat ni pula. Lalu jawapan orang salih ini, ja'anil malakani fil qabri faqala li man rabbuk fataba'tul qira'a inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kata orang salih ini, tanya oleh anak muridnya itu, bila saya mati, masuk je kubur, datang Munkar Nakir bertanya kepada saya, siapa Tuhan kamu? Saya sambung surah Yasin yang sedang saya baca ini pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat ke-25. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman, aku telah beriman, aku sentiasa beriman kepada Tuhan kamu semua, maka dengarlah pengakuanku ini. Maka malaikat itu berkata kepada saya, kata tuan guru ni, sambung ayat berikutnya, qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam. Ini ceritalah tuan-tuan, ini bukannya hadis. Cerita seperti ini menjadikan hati kita lunak, lembut. Cerita dia tidak tertakluk kepada sahih ataupun dhaif. Cerita, maka ia kalau betul-betul lah, kalau tidak ia memberi kepada kita satu pengajaran betapa pentingnya hidup berdampingan dengan Al-Quran. Maka perkataan dinyatakan oleh Allah di sini, masuklah engkau ke dalam syurga wahai hamba-Ku. Dan telah saya terangkan kepada tuan-tuan, dalam konteks ini merupakan uslub dalam bahasa Arab, iaitu gaya bahasa dalam bahasa Arab. Ada bahagian yang Allah pendekkan, ada bahagian yang Allah panjangkan. Ini namanya ada ijaz, ada bahagian yang dipanggil sebagai itnab, ada bahagian dipanggil sebagai ighal, ada bahagian dipanggil sebagai tibaq, ada bahagian dipanggil jinas. Dulu saya terang kepada tuan-tuan, nahnu nuhi, ini dalam bahasa Arab dipanggil jinas naqis. Kalau perkataan arsalna la mursalun tatayyarna ta'irukum, itu dipanggil jinas istiqaq. Kemudian saya juga terang kepada tuan-tuan disebut itnab ni, bila Allah mengulangi perkataan ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum, itu merupakan pemanjangan kepada ayat-ayat kerana ada suatu tujuan di situ. Kerana dalam bab mengikut para nabi ni kena ittiba', tak boleh ibtida'. Dalam bab dunia kita ibtida', tapi dalam bab akhirat kita ittiba', maknanya ikut. Kemudian dan satu bahagian daripada bahasa Arab ini juga untuk diberitahu kepada tuan-tuan, bila datang ayat wama liyala a'budu alladhi fattarani, ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai iltifat. Iltifat ni maknanya dari satu bahagian tiba-tiba ayat itu mengajak kita untuk berfikir bahawa dalam konteks ini dia mengajak kita untuk merasakan diri kita sebahagian daripada kisah yang dikemukakan. Jadi bila Allah SWT menyatakan wama liyala a'budu alladhi fattarani, ini satu uslub yang dipanggil istimalah
dalam bahasa Arab, iaitu bila kita nak mengajak orang keliling kita kepada satu kebaikan, asyik-asyik nak kena sebut engkau kena ikut, engkau kena salat, engkau kena zakat. Maka sekali-sekala ada baiknya kita kaitkan dengan diri kita. Berkata kepada anak-anak murid sekalian, dulu Ustaz masa belajar macam kamu juga susah, terpaksa naik basikal sampai 13 km satu hari, kena hafaz Al-Quran. Dahulu kalau belajar di tempat kena kurung dalam macam perigi tau. Kalau tak baca Quran tertidur, curah air daripada atas oleh guru. Ada setengah orang belajar sampai ke tahap macam tu. Nak beli buku pun tak ada duit, terpaksa tulis pada batu-batu seperti mereka belajar di Morocco sebagai contohnya. Itu sebab hafazan mereka kuat. Di Libya, di Tunisia. Maka kita bercerita kepada mereka yang ada di depan kita, kita libatkan diri kita untuk anak-anak itu menyedari bahawa kita juga melalui kesusahan yang sama, pengalaman dalam menuntut ilmu ni payah. Maka ini tujuannya ada iltifat dalam uslub Al-Quran. Contohnya dalam konteks yang kita pelajari di sini, bahawa si Habib An-Najjar ini ketika menyebut perkataan dakwah kepada kaumnya, mungkin itu menimbulkan keresahan dan juga kemarahan pada mereka, maka Habib pun membawa uslub itu kepada diri sendiri atas nikmat yang telah diperoleh, iaitu disembuhkan oleh Allah SWT seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan lagi kalau kita lihat dalam uslub yang kita pelajari ini juga ada satu bahagian namanya istifham inkari. Istifham ini maknanya gaya bertanya ada kalanya tidak perlu kepada jawapan, kerana ia merupakan satu persoalan yang nak mengajak orang itu berfikir. Maka bila Allah SWT menyebut bahawa Habib ini berkata, attakhidhu min dunihi alihah, adakah patut aku mengambil selain daripadanya Tuhan-Tuhan? Maka ini tidak perlu pada jawapan. Ini adalah tujuannya untuk takrir dan juga takri', nak mengajak mereka ni supaya menggunakan otak, supaya berfikir. Maka tuan-tuan yang dimuliakan, ini antara keindahan bahasa yang boleh kita lihat dalam ayat-ayat berkaitan dengan bahagian yang sedang kita bincangkan sekarang ini. Kemudian bila disebut perkataan bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, maksudnya pada ayat yang ke-27 itu, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Perkataan mukramin ini dapat kita lihat asalnya daripada karrama. Sebagai contohnya ada disebut oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Jadi maknanya dijadikan aku ni sifat anugerah yang diberikan oleh Allah, iaitu al-ikram di sini, itu mukramin. Allah menganugerahkan buat mereka kemuliaan, bukan menjadikan mereka dalam kelompok al-mukramin seperti dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Fajr contohnya. Tentu saja yang diberi sesuatu mungkin dalam bentuk yang banyak atau bentuk yang sedikit, dan yang banyak pun belum tentu mempunyai sifat dinamakan yang layak diberikan dengan nama tersebut. Ini adalah gaya bahasa dalam Al-Quran. Bukan contohnya kalau saya sebut pada tuan-tuan, pada malam itu kami dihiburkan dengan nasyid yang disampaikan oleh penasyid terkenal. Penasyid maknanya orang yang profesionnya bernasyid. Tetapi kalau saya ubah ayat ini, pada malam itu kami telah pun dihiburkan secara ad hoc, secara bidang terjun oleh beberapa orang yang menyampaikan lagu nasyid. Berbeza tak tuan-tuan? Tentulah penasyid itu satu profession, satu tugas yang hakiki, dan tentulah penasyid itu orang yang lebih, penyampaiannya lebih solid nak dibandingkan dengan orang yang cuba isi tempat itu kerana tidak datangnya penasyid tadi. Itu bezanya dalam bahasa Arab tuan-tuan. Dia suruh isim fa'ilnya dengan fi'il. Jadi bila Allah menyatakan mukramin di sini merujuk kepada sifat itu sebati dengan diri mereka, iaitu kasih sayang Allah yang dicurahkan dalam bentuk anugerah bila mereka masuk syurga kerana ketahanan, kesungguhan mereka dalam mengerjakan tanggungjawab, menjalankan tanggungjawab ketika di dunia. Jadi berarti orang yang mukram berbeza daripada sifat karrama yang diberikan pada sebahagian yang lain. Maka inilah ketelitian gaya bahasa Al-Quran untuk kita fahami. Moga Allah beri kefahaman kepada kita. Moga Allah beri kepada kita kelazatan membaca Al-Quran ini, bahawa ia merupakan syifa dan juga rahmah. Syifa berarti penawar kepada penyakit, rahmah berarti kasih sayang. Sekali kita baca, setiap kali banyak, itulah tumpahnya kasih sayang Allah kepada kita. Kerana setengah ulama mengatakan min di situ bukannya litaba'id, tetapi ia merujuk kepada selepas itu minal Quran. Al-Quran itu merujuk kepada istighraq. Jadi mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita dalam ayat yang dibincangkan ini. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.